Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini dalam rancangan Fiqh Madani. Saya Said Firdaus dan bersama kita pada hari ini panel tetap kita Ustaz Wanji. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan satu tajuk yang saya kira sesuailah pada hari Jumaat ini, iaitu tafsir surah Al-Kahfi. Jadi saya minta Ustaz untuk berikan sedikit pengenalan lah berkenaan dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada petang ni kita bertemu untuk kita bincang pasal tafsir Al-Quran, dan kita mulakan dengan tafsir surah Al-Kahfi Said. Ya. Kita akan bincang berkenaan dengan surah Al-Kahfi lah secara dasar. Mungkin ialah bukan semualah, tak sempat. Yeah. Sebab ayat 111 ayat banyak. Jadi kita hari ni kalau kita sempat, kita akan bincang mungkin dalam 3 ayat. Termasuk dengan mukadimah lah, insya-Allah. Dan mungkin kita akan bincang beberapa isu-isu terkini lah, insya-Allah. Kan, untuk respon terhadap apa yang berlaku 2-3 hari ni, insya-Allah. Itulah kurang lebih. Okey, jadi kita tahu Al-Quran ini dia biasanya terbahagi pada dua, antara Makkiyah, Madani. Okey, jadi surah Al-Kahfi ni dia yang mana? Makkiyah. Makkiyah. Dia bukan Madaniyah. Sebab ayat ni diturunkan, kita kena faham macam ni apabila kita sebut Al-Quran diturunkan pada dua. Sebenarnya ada riwayat yang mengatakan 3 tempat. Mekah, Madinah, ada satu lagi Juhainah. Cumanya ada satu ayat dalam surah Al-Ankabut. Yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW ni keluar daripada Mekah nak ke Madinah. Tengah jalan tu, di Juhainah tu lah Nabi Muhammad terberhenti. Nabi tengok dekat Mekah, Nabi sedih, turun ayat Quran yang menggembirakan Nabi. Jadi di situ telah menyebabkan ada ulama tafsir kata Al-Quran tu diturunkan pada 3 tempat, Mekah, Madinah dan Juhainah lah. Okay. Cuma ada yang dibahas balik dalam kalangan ulama yang lain yang tak bersetuju. Dia mengatakan sebenarnya Juhainah tu masih lagi Mekah. Begitu pula. Dia khilaf dekat situ lah. Macam tu. Jadi kebiasaannya kita tahu Al-Quran ini setiap ayat tu dia ada sebab diturun ataupun kita sebut sebagai asbabun nuzul. Jadi untuk surah Al-Kahfi ni apakah sebab ayat ini diturunkan? Ashab mungkin sebelum kita nak sebut yang tu dulu, mungkin kita sebut surah Al-Kahfi ni dia ada 2 bacaan. Sama ada orang baca surah Al-Kahfi ataupun disebut surah Ashabil Kahfi. Okey. Dia ada 2 nama lah. Tidak ada nama ketiga dan keempat. Sebab kadang-kadang ada beberapa surah itu dia banyak nama. Contoh macam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni dia ada sampai 25 nama. Banyak nama dia. Ada Al-Fatihah, ada Asy-Syifa, ada As-Sab'ul Masani, ada nama Al-Ilaj. Itu nama-nama dan ada ceritalah di sebalik menamakan terhadap surah Al-Fatihah itu. Tapi kalau kita pergi pada surah Al-Kahfi, tak ada nama lain kecuali 2 sahaja. Sama ada surah Al-Kahfi ataupun surah Ashabil Kahfi. Al-Kahfi ni maknanya gua, terjemahan kita lah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, gua ni ada 2 perkataan. Al-Kahfi dan Ghar. Sebab tu kalau orang sebut Gua Hira, dia tak sebut Kahfi Al-Hira. Dia sebut Ghar Al-Hira. Pasal nak beza kan? Apa beza di antara Al-Kahfi dengan Ghar? Al-Kahfi ni, Ghar itu adalah gua yang kecil, yang kita kadang-kadang nak baring pun tak cukup. Berbeza dengan Al-Kahfi. Kahfi ni sifatnya macam dewan. Dia luas. Muat ramai orang lah. Boleh muat, boleh tidur, boleh baring. Dia macam dewan. Itu dipanggil Al-Kahfi. Sebab tu macam cerita Nabi Muhammad dengan Abu Bakar semasa hijrah, dia duduk dalam Gothur. Kan? Okay. Gothur. Gothur tu kan Abu Bakar duduk bersandar, lepas tu Nabi tidur atas riba Abu Bakar. Sebab gua tu kecil. Jadi disebabkan gua tu kecil, orang tak sebut Al-Kahfi, sebut Ghar. Itu bezalah. Yang ni kita baca ni surah Al-Kahfi. Okey. Jadi Al-Kahfi ni kita terus imajinasi ni gua besar sebenarnya. Dan tak pelik lah boleh muat beberapa orang. Tak sebut berapa orang, kita tak sebut. Sebab Quran pun tidak menyatakan secara jelas berapa bilangan mereka. Sebab tu kita selalu, kalau saya akan sebut beberapa orang pemuda-pemuda Al-Kahfi tu kan. Gitu. Sebab tak jelas. Quran pun tak sebut secara jelas berapa bilangan mereka. Cumanya ada beberapa orang lah yang mendakwa 7 orang, 6 orang. Itu semua riwayat-riwayat Israiliyat.
sebenarnya. Satu nama Al-Kahfi, satu lagi namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni orang-orang yang penghuni-penghuni gua. Terjemahannya penghuni lah. Surah Al-Kahfi ni, okey, apabila kita sebut Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, dia berbeza dengan Madinah. Yang Madinah ni banyak melibatkan kepada hukum-hukum fiqh. Syariat dia panggil kan. Kenapa syariat ni banyak berlaku di Madinah berbanding Mekah? Sebab sebelum Islam ada dah agama-agama, sebenarnya agama Islam juga, cuma telah diselewengkan, maka jadi agama Yahudi dan Nasrani. Kan? Asas bagi orang Yahudi dan orang Nasrani tu, asal-asalnya ajaran Nabi Musa tu, Nabi Yaqub lah apa semua tu Islam sebenarnya. Islam juga. Islam. Itu memang disebut dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Quran sebut. Ketika mana Nabi Yaqub AS dekat dengan saat kematian, Nabi Yaqub AS ni dia tanya kepada anak dia, wahai anak-anakku, apa yang korang nak sembah selepas daripada aku mati? Anak dia kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kami sembah Tuhan kamu, wahai bapakku. Allah, Tuhan yang esa, Tuhan untuk nenek kita dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi-Nabi sebelum tu lah. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ni orang Islam. Anak Nabi Yaqub jawab. Kan? Maksudnya, Nabi-Nabi dulu ni dia buat Islam. Tapi bila agama tu diselewengkan, maka jadilah Yahudi, jadilah Nasrani. Asal kan. Jadi bila kita sebut agama Islam, lepas tu yang telah diselewengkan, agama yang sebelum Nabi Muhammad bawa ni ada syariat. Nabi Muhammad SAW di Mekah tak jumpa orang Yahudi, tak jumpa orang Nasrani. Semua orang Arab dia. Kalau ada pun hamba-hamba kulit hitam macam Bilal bin Rabah tu kan. Tapi kalau di Madinah, dia dah ada masyarakat yang beragama, iaitu merujuk kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani ada Taurat, ada Injil, walaupun telah diselewengkan, di situ ada syariat. Maka tak hairan bila sampai di Madinah baru ada cerita syariat. Di Mekah dia tak ada cerita syariat. Dia hanya cerita pasal kepercayaan. Bagaimana nak counter tuduhan-tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi. Jadi surah Al-Kahfi ni kategori yang kedua tu. Nak counter tuduhan orang kafir terhadap Nabi SAW. Itulah kalau kita faham, oh kenapa surah ni namanya surah Makkiyah. Macam tu. Itu mungkin dan di Madinah ni seolah-olah dia orang tu dah ada macam constitution sebelum ni. So bila Quran datang untuk menggantikan. Menggantikan. Ya. Jadi kalau boleh kita tahulah apa kisah dalam Al-Kahfi ni yang boleh dijadikan sebagai pengajaran lah. Surah Al-Kahfi ni asal turunnya berkait dengan ada seorang orang Arab Mekah lah, namanya An-Nadhr bin Al-Haris namanya. An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris ni dia di kalangan orang Quraisy yang mempunyai knowledge, dia ada ilmu. Ilmu dia dapat hasil daripada jelajah. Dia ni suka berjalan. Dia pergi kat Farsi, dia pergi dekat Rom, dia pergi tengok tradisi. Dalam banyak-banyak perjalanan dia terlalu kagum dengan orang-orang Farsi. Dia kagum dengan raja-raja Farsi. Dia tengok kehebatan orang-orang Farsi dari sudut tamadun dia orang lah. Dan kita tahulah perbezaan di antara Farsi dengan Rom ni. Orang Farsi ni dia lebih kepada sembah api, majusi kan. Adapun Rom ini pula dia orang ni agama Nasrani. Jadi sejarah raja dia tu lama. Dan dia mengkagumkan bagi orang nama An-Nadhr bin Al-Haris. Tapi dia Quraisy, dia kafir Quraisy. Bila dia balik ke Mekah, dia dengar ada satu dakwah baru namanya Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni bawa cerita Islam lah apalah. Dia tak suka Nabi Muhammad. Jadi macam mana dia nak mempelekeh Nabi Muhammad SAW? Caranya adalah dia pergi cerita tentang kelebihan Raja Rom dengan tujuan untuk meremehkan Nabi Muhammad SAW. Tu asal je lah An-Nadhr bin Al-Haris ni. Jadi dia ceritalah kelebihan. Dan kisah-kisah macam tu ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Sebab tu surah Al-Kahfi ni ceritakan tentang orang-orang yang pelik. Orang pelik. Tidur 300 tahun. Nabi Musa AS dengan Khadir AS. Kan cerita pelik. Kan? Lepas tu cerita pasal Zulqarnain. Nanti mungkin kita akan sampai satu tajuk nanti siapa Zulqarnain itu. Sebab rata-rata orang mengatakan Iskandar Zulqarnain. Alexander the Great. Orang kata kan. Betul ke sebenarnya klaim tu?
Nanti Ada kita orang kata dia yang buat tembok besar tu apa semua. Sebenarnya ada perbahasan besar dalam kalangan ulama-ulama tafsir lah. Nanti kita akan jumpa tajuk tu nanti insya-Allah. Jadi kan itu kan cerita-cerita manusia ganjil. Jadi cerita-cerita ni diceritakan Allah Taala turun ayat ni sebenarnya nak counter kepada An-Nadhr bin Al-Haris itu. Tapi permulaan bagi kisah ni adalah permulaan. Dia rentetannya bermula pada An-Nadhr bin Al-Haris lah. Jadi yang saya sebut tadi yang pasal dia kaitkan dengan Raja Rom tu, nanti ayat akan datang kita akan jumpa. Tapi yang awal tu surah Al-Kahfi ni turun mula-mula tu. Sebab apa turun? Asal ceritanya An-Nadhr bin Al-Haris ni dia memang cuba nak burukkan Nabi Sallam. Cuma dia tengah cari point. Cuma ni nak burukkan Nabi. Dia tak macam yang lain, sebab yang lain ni orang tak belajar, orang tak mengaji. Dia ni orang mengaji, jadi dia nak lawan secara intelektual. So lain lah dia punya pemikiran. Lain lah pendekatan. Yang lain tu pergi maki-maki je kan. Sebab dia orang ni bukan orang mengaji kan. Ini orang mengaji. Dia mengaji, dia nak jawab setiap orang mengaji lah. Cuba dia fikir, macam mana nak jawab? Dia kata tak ada cara lain. Kita kena pergi ke Madinah. Masa tu orang panggil Yasrib. Kita pergi tanya orang Yahudi. Ada tak kitab-kitab korang, maklumat-maklumat ilmu yang kau bagi tahu pada kami. Lepas tu kami boleh tanya Muhammad, yang Muhammad telah jawab. Maka di sinilah kita boleh burukkan Nabi Muhammad. Tu asal cerita dia. Jadi dia pergilah dekat Yasrib. Dia jumpalah dengan padri-padri Yahudi lah. Kita panggil apa? Rahib. Padri ni selalu merujuk pada Kristian kan. Dia jumpa rabai. Jumpa rabai Yahudi. Rabai Yahudi kata, kalau macam tu kau pergilah tanya Muhammad SAW beberapa soalan. Yang pertamanya, boleh tak tolong cerita pasal pemuda-pemuda yang diselamatkan, yang Tuhan selamatkan daripada kezaliman raja. Satu. Lepas tu yang keduanya pasal seorang pemuda yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga pergi tanya pada Muhammad tentang apa itu roh. 3 perkara. Jadi bagus juga sebenarnya dia sebelum dia buat serangan, dia pergi jumpa orang yang berpengetahuan dulu. Maksudnya dia study dulu. Dia study dulu lah, buat research. Maksudnya dia buat research kan. Tapi rasa itu memang itulah sikap bagi orang yang ada ilmu. Kan? Tak kira lah kau betul ke tak betul, tapi pendekatan bagi orang yang ada maklumat, orang yang penting pada knowledge, dia akan research dulu baru dia pergi kan. Masalah kita ni kadang jadi ustaz tapi tak research pakai bedal dia. Padahal dia kafir pun dia buat research tu kan. Jadi bila dapat soalan tu, dia pun balik ke Mekah. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia tanyalah 3 soalan ni. 3 soalan tadi tanya pada Nabi. Nabi Muhammad SAW, kita tahu dia jawab bukan daripada dia. Dia jawab ni wahyu pada Tuhan. Kan? Betul. In huwa illa wahyin yuha kan. La yantiqu anil hawa. Muhammad tu tidak bercakap dengan hawa nafsu. Tidaklah itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya kan. Jadi bila Nabi ni bila ditanya dan dia tak ada maklumat tu, makanya Nabi Muhammad ni tak jawab. Dia kata esok aku jawab. Rupa-rupanya Jibril AS tu tak bagi tahu, tak turun bagi tahu maklumat pada Nabi sehingga 15 hari. 15 hari. Jangka 15 hari tu apalah. Kan. Jadi boleh bayang apa orang kafir kata pada Nabi. Muhammad ni tak betul lah, sebenarnya dia bukan Nabi lah. Sampai Nabi tu frust lah. Nabi ni frust, sedih kan. Jadi bila sedih tu cukup 15 hari malaikat Jibril pun turun. Maklumkan. Itulah asal turun surah Al-Kahfi. Itu rentetan dia lah. Rentetan. Bila turun tu Jibril ni ditanya oleh Nabi Muhammad. Bila tanya kenapa kau lambat turun? Sedangkan kalau kau turun sehari lepas daripada aku ditanya pun apa masalahnya? Taklah buruk aku kan. Jibril bagi tahu. Dia kata aku ni tidak akan ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tu ayat dia lah. Kami tidak akan turun kecuali dengan perintah daripada Tuhan. Tu kata Jibril lah kepada Nabi SAW. Jadi di situ kita akan nampak beberapa pengajaran besar kat situnya. Antaranya kita nampak Jibril ni dia tidak akan buat satu benda kecuali perintah daripada Tuhan. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad ni tidak akan bercakap atas istilah orang Kelantan panggil bejok. Kita orang Kelantan bejok lah. Tak buat suka hati dia lah. Dia tak akan cakap kodan, dia akan cakap ni wahyu. Dan ini juga sebenarnya membuktikan baginda ni memang Nabi. Sebab kalau kita kata orang lain nak jaga reputasi, bantai je lah jawapan. Bantai lah. Dah 10 minggu dah ni. Macam tu sehari tak turun Jibril kan. Orang duk kutuk Nabi. Jawablah bedal lah kan. Bedal ya. Tapi tak. Dia tak tunggu-tunggu kan. Sampai betul-betul Jibril bagi tahu, baru Nabi Muhammad maklumkan, turunlah surah Al-Kahfi. Jadi kita nampak Nabi ni dia bagi jawapan base kepada ilmu. Lepas tu yang ketiganya antara benda kita boleh nampak surah Al-Kahfi ni secara tersiratnya adalah mengembirakan Nabi. Memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah antara hikmah dia. Jadi sebelum saya tanya soalan-soalan yang lebih lanjut, kita teruskanlah Ustaz tafsir ayat tu daripada ayat pertama sampai ke 3. Okey. Okey, surah Al-Kahfi ni dekat skrin kita ada ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Situlah kot kita akan kupas insya-Allah. Okey, surah Al-Kahfi ni mungkin secara lanjut mungkin kita boleh sebut daripada sudut fadilat dia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi ni, orang macam ni akan terselamat daripada fitnah dajjal. Okey. Itu hikmah lah surah Al-Kahfi. Sebab itu Nabi Muhammad galakkan pada kita pada tiap-tiap hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Walaupun kita orang Melayu biasa baca surah Yasin. Surah Yasin kan. Sebenarnya yalah bukan salah pun nak baca Yasin tu kebedak lah kau nak baca. Kan hari tu yang kau rajin kan. Cuma kalau kita fikir balik, Nabi Muhammad SAW suruh kita baca surah Al-Kahfi dan hikmah di sebaliknya adalah, fadilat di sebaliknya adalah untuk terselamat daripada fitnah dajjal. Rugi kalau kita hanya melazimi dengan surah Yasin je. Sebab kelebihan tu jelas dalam surah Kahfi. Sebab kebimbangan kita terfitnah dengan dajjal tu lah. Betul. Kita nak selamat daripada fitnah dajjal tu, Nabi dah bagi jalan dah. Bacalah surah Al-Kahfi. Kita tak nak baca, kita nak baca surah Yasin. Kan? Bahaya tu. Rugi dekat situ. Rugi dan bahaya juga. Kalau kita sampai di era dajjal wal'adzubillah, takut-takut kita terpengaruh. Dan kita pula duk syok dengan Yasin, kita tak ikut apa yang Nabi bagi tahu, baca surah Al-Kahfi. Yalah, kita bukan nak kata salah, bacalah Yasin tu. Cumanya ialah kita nak pergi pada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu poin dia lah. Begitu kan. Lepas tu surah Al-Kahfi ni dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Kahfi ni dia berada selepas daripada surah Al-Isra. Isra ni dia mula dengan Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kan. Tu kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan, Nabi naik ke langit. Lepas tu surah Al-Kahfi ni bila Nabi surah Isra, Allah Taala mulakan dengan subhana. Subhanallazi, maha suci Allah. Yang ni alhamdulillah. Kan kita kan bila wirid kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Tengok cara susunan ayat Quran. Surah Al-Isra, subhanallazi asra. Maha suci Allah. Yang ni surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Kan? Dia macam ada hubungan antara surah dengan surah ni kan. Apa hubungan dia? Surah Isra ni dia menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad, menceritakan tentang benda ghaibiat. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni cerita benda yang luar akal manusia. Betul. Nabi naik jumpa Tuhan dalam satu malam kan. Apa yang boleh fikir benda tu? Memang dia luar daripada akal manusia. Dia bila kita kata benda ni adalah ghaibiat Tuhan, yang kalau menggunakan panca indera bodoh kita ni, kita mungkin tak boleh terima, tapi kita boleh terima juga sebab kepercayaan. Betul. Sebab datang daripada Muhammad kan. Maka demikian juga surah Al-Kahfi dia cerita pasal orang ganjil. Khadir alaihissalam tu cerita ganjil. Cerita pasal pemuda 300 tahun tidur, itu ganjil. Betul tak? Cerita pasal Zulkarnain menguasai timur dan barat, dia pergi buat tembok besar tu kan. Itu ganjil. Jadi dia ada kaitan tu antara surah Isra dengan surah Al-Kahfi. Sambungan dia Maryam, surah Maryam. Maryam pun ganjil, melahirkan anak tanpa bersetubuh dengan mana-mana lelaki. Itu nampak dia punya kaitan antara tiga surah. Dia menceritakan tentang sesuatu yang ganjil, yang kalau kita cerap menggunakan panca indera mungkin kita akan tolak. Tapi bila kita cerap dengan keimanan, kita akan terima. Tu dia punya kaitan di antara tiga surah lah. Isra, Al-Kahfi, Maryam. Cara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, surah Isra dia mulakan dengan subhana. Dia ni dimulakan dengan alhamdulillah. Okey. Isra, Nabi Muhammad naik ke langit melihat keajaiban Tuhan. Betul tak? Naik ke langit, dia tengok je dapat ibadat solat pun buat turun. Tapi alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Isra, kalau yang ni maha puji-pujian bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab. Nabi Muhammad Isra naik ke langit. Al-Kahfi
daripada langit turun ke bawah, Turun ke bawah. kitab. Itu je punya kesamaan, unsur kesamaan di antara surah Isra dengan surah Al-Kahfi. Nampak dia punya sinkronis. Sebab selalu orang kupas tafsir, orang tak nampak kaitan tu kan. Kalau orang belajar betul-betul ilmu tafsir, dia ada satu istilah, dia panggil rabtul ayat wa rabtus suar. Hubungan di antara ayat dan ayat, hubungan surah dengan surah. Yang kita cerita ni hubungan surah dan surah. Kan? Itu dia punya, nampak gambaran tu kan? Nampak. Lepas tu, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Puji-pujian bagi Allah SWT yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Yang pertama, menarik ni ayat ni, dia guna perkataan anzala. Padahal kadang-kadang kita jumpa dalam beberapa Al-Quran, dia guna nazzala. Inna nazzalna al-kitab, inna nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan Al-Quran lah. Tak, sebelum tu, boleh saya tanya soalan yang kata ramai orang tertanya-tanya. Apa beza nuzul Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Sebab kalau kira dua-dua tu, orang kata penurunan Al-Quran. Tapi nuzul Quran 17 bulan. Lailatul Qadar tu, dia malam ganjil. Macam mana tu kan? Macam mana tu? Okey. Sebenarnya ada kaitan juga dengan yang kita nak bahas tentang anzala dengan nazala. Kan? Soalan yang saya tanya tu sebenarnya ada kaitan. Okey. Bila sebut anzala, dia turun sekali. Kalau nazala, dia turun banyak kali. Itu segi penggunaan kata. Kita baca Lailatul Qadar, dia guna ayat apa? Inna anzalna. Betul tak? Inna anzalna Lailatul Qadar lah. Jadi dia guna anzala kat situ tau. Tapi bila kita baca dalam ayat lain, yang Allah SWT sebut tentang kami akan jaga Quran. Inna nazzalna dzikra. Nazzala. Dia tak kata anzalna zikra. Kenapa Sebab bila sebut anzala turun sekali, nazala turun banyak kali. Anzala ni bila Al-Quran, bila Tuhan sebut turun Al-Quran dengan penggunaan kata anzala, itu adalah di sisi Allah sampai ke Lauh Mahfuz. Serentak. Sekali. Okey. Adapun nazala daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi sikit-sikit melalui perantara Jibril. Okey. Itu beza dia. Sebab tu bila kita baca ayat ni, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Okey. Peringkat tu lah. Anzala sekali. Sekali. Anzala Okey, nazala peringkat. Nazala tu peringkat sikit turun Dan kita kena fahamlah bila wahyu sampai kepada Nabi, walaupun sikit-sikit, dia masuk tu ke dalam hati Nabi. Kan? Sebab kita tak payah nak tanya soalan. Macam mana Nabi bercakap dengan Jibril? Itu memang luar daripada imajinasi kita. Okay. Sebab ada orang kata bercakap mesti mendengar. Nanti orang tanya pula, suara Jibril ni sedap dengar ke tak? Penatlah kan. Sebab bila kita bercakap, bukan bercakap sebenarnya, perkataan yang paling tepatlah berkomunikasi. Menyampaikan ilmu, menyampaikan satu maklumat pada seseorang bukan mesti dengan bercakap suara. Betul. Kadang-kadang kalau orang buta, kalau orang pekak, bahasa isyarat. Itu berkomunikasi. Macam mana kita berkomunikasi secara alam, istilah panggil alam lahut, alam ketuhanan ni. Macam mana? Bukan alam Tuhan ada alam tak. Dia alam ni banyak kategori tau. Kita ada alam sekarang ni, dia istilah panggil alam tabi'i. Masa kita dalam perut mak kita panggil alam rahim. Jadi kita masih lubang kubur, alam kubur pula. Lepas tu ada mahsyar kan. Jadi ada konsep alam tu. Nabi Muhammad SAW dekat ni alam bumi ni, alam sekarang. Lepas tu dia naik ke langit, jumpa dengan Tuhan. Itu alam apa pula tu? Dia jumpa dengan nabi-nabi. Nabi kan dah mati semua kan. Dah meninggal semua nabi-nabi kan. Jadi nabi-nabi yang dah wafat tu, nabi-nabi boleh jumpa tu. Tu alam mana tu? Maksudnya di sini ada konsep alam yang pelbagai tu. Betul, sebab kita tengok sekarang kalau dalam sains pun dia dah mula bincang tentang perbezaan alam-alam ni kan. So possible lah kalau alam gaib pun jauh lebih banyak daripada apa yang kita boleh nampak. Ya. Dapat ke kita dah terima satu realiti hari ni, ada satu alam maya. Betul. Kita sekarang ni pun alam maya. Alam maya kan. Benda ni kalau cerita kat orang zaman hang tua, orang tua coba tak faham. Macam mana kan kau boleh cerita ilmu, orang kat Mesir semua boleh dengar, yang kita dah cerita kat sini je. Kan? Ini alam, satu sistem alam. Konsep tu ada, tapi sama ada kita faham atau tak faham lah. Jadi bila disebut konsep komunikasi alam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Macam mana Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa tu bercakap dengan Allah. Kita duk kata, dia dengar ke? Sebenarnya itu luar imajinasi. Sebab tu kalau
ada satu pepatah orang Hindi lah. Dan saya ni belajar Pakistan. Di Pakistan ni orang sana dia cakap bahasa Hindustan, dia tak cakap bahasa Arab. Ada satu pepatah dia ada sebut, dia kata agar dolok feeling hona dil ke awas dil se sona, ayat dia. Apa maksud tu? Maksud dia kata apabila dua orang mempunyai hubungan hati, makanya suara hati akan didengari oleh hati juga. Bila dua orang dalam ayat dia. Sedap, ayat dia pun sedap. Agar dolok feeling hona dil ke awas dil se sona. Apabila dua orang ada hubungan hati, maka suara hati akan didengari oleh hati satu lagi. Komunikasi berlaku, tapi bukan dengan suara. Suara hati. Istilah kita suara hati. Bila sebut suara hati, bukan suara macam ni. Betul. Kan? Maka kita timbul soalan, macam mana Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Jibril? Itu benda kita dapat nak fikir. Memang imaginasi kita tak sampai. Wallahualam lah, akan datang mungkin kita faham. Tapi sekarang ni, susah kita nak imaginasi. Yang pasti Quran kata, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa yang bermusuh dengan Jibril, sesungguhnya Jibril itu telah menyampaikan ilmu ke dalam hati kamu, wahai Muhammad SAW. Nampak kan? Jadi, bila Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Dia turunkan kepada Nabi itu Alkitab. Kan? Okay. Jadi, anzala tu, maksud anzala tu turun belum mahfuz ke, ataupun terus masuk dalam hati Nabi. Sebab ayat tu kata, ala abdihi, atas hambanya. Kepada Nabi kan. Jadi di sini kita boleh simpulkan, memanglah Quran itu dia turun di sisi Tuhan pada Lauh Mahfuz. Lepas tu dia hantar kepada Nabi sikit-sikit base kepada base kepada asbabun nuzul lah, sebab-sebab turun kan, isu-isu tertentu. Tapi sebenarnya permulaan tu dah masuk dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, ilmu tu. Cumanya tidak tidak disusun, bukan tidak disusun, dia panggil apa? Contoh macam ni budak kecil bila dilahirkan, dia sudah mempunyai ilmu. Sebab itulah Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Apa makna suci bersih? Dia ada ilmu tauhid. Dia ada akidah tauhid. Lepas tu, Nabi kata, fa'abawahu yuhawidani yunasira au yumajjisan. Kedua ibu bapa lah nak menyesatkan dia, meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia kan. Jadi maksudnya budak tu dilahirkan, dia ada ilmu, tapi boleh tak diungkap? Tak boleh lah. Tak semestinya boleh diungkap. Kita pun sendiri kadang-kadang ada benda kita belajar, kita tak reti nak cerita ke orang. Tapi kita faham benda. Tapi kita faham. Contoh, kalau orang tanya pada kita, cinta tu apa? Boleh cerita ke orang, cinta tu apa? Tak boleh. Tapi kita faham tak? Kita faham. Begitulah Quran masuk dalam hati Nabi. Itulah Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab. Okay. Lepas tu bila dia nak cerita balik tu, itu proses berperingkat. Peringkat. Itu nazzala tu. Itu yang by word. By word si turun kan. Okay. Tapi Quran mula-mula masuk dalam hati Nabi tu. Memang dah ada dalam hati Nabi. Ada dalam hati Nabi. Okay. Itu Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Nampak kan? Susunan ayat tu. Menarik. Lepas tu yang dia guna perkataan Alkitab. Padahal Al-Quran. Kenapa dia tak kata Al-Quran terus? Kan senang. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil Quran. Kan senang. Betul. Tapi dia tak. Dia Alhamdulillah anzala ala abdihil kitab. Lah, kitab kan maknanya Al-Quran. Ya. Persoalan dia kenapa? Tu hikmah lah. Kita nak tahu juga kan. Hikmah dia, manusia ni, dia ada satu benda yang berlaku pada manusia lah, iaitu prejudis. Kalau manusia ada prejudis, dia susah nak mendengar kebenaran. Betul tak kakak? Betul. Saya buat contoh simple lah. Kita bergaduh politik kat Malaysia. Ada orang PAS, ada orang keadilan, ada orang amanah, ada orang UMNO. Okey, kita letaklah dua parti. Amanah dengan PAS, sebab dua ni bergaduh dari dulu ni. Parti tu berapa hasil pada bergaduh. Jadi ada orang ni, dia orang amanah. Dia pergi berceramah depan orang PAS, dia pakai baju parti amanah dia. Agak-agak orang PAS ni nak terima tak? Tobat tak terima. Tak terima. Sebab dia ada prejudis awal. Betul kan? Betul. Tapi ada seorang ni, dia memang orang amanah. Tapi orang tak pernah tahu dia orang amanah. Okay. Orang tak tahu. Dia memang berceramah. Orang dengar. Orang seronok dengar ceramah. Tiba-tiba beritahu dia orang amanah. Alamak. Maksudnya dah terima dah awal kan? Dah mula bahagia tu. Kan? Mula-mula dah terima dah. Tapi bila beritahu dia buat, okey orang amanah. Tapi dah awal dah terima dah. Orang tu buat lawak, gelak sakan dah. Tapi yang mula-mula tadi, dia datang, dia tengok, ni orang amanah ni. Orang PAS ni awal-awal lagi cerita pun tak nak terima dah. Beza tak? Tengok pun tak nak lah.
Beza dua keadaan. Beza. Cuba bayangkan macam mana orang Yahudi, orang Nasrani kalau dia dengar Al-Quran yang dia dah ada prejudis awal pada Nabi Muhammad. Memang dia takkan Takkan terima. Jadi makanya kita sebut Alkitab. Sebab bila sebut Alkitab, Yahudi pun kami pun kitab juga. Nasrani itu kami pun kitab juga. Jadi turun Alkitab, dia orang pun ambil perhatian. Dengar Quran rupanya, terima dulu. Dah terima dah awal. Ini strategi Quran. Okey. Itulah dia kata alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Itu guna perkataan Alkitab. So kita guna benda yang dah common antara apa yang ada Islam, Yahudi, Kristian. Ya. Okey. So dia datang dulu baru tahu Quran rupanya. Sebab tu kalau kita baca kan, contoh dalam ayat lain, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kepada titik kesamaan. Itu memang Quran punya strategi. Memang style. Quran ni memang style. Kalau kita teliti memang kita nampak 1001 hikmah Al-Quran lah. Antaranya ayat ni. Sebab tu dia guna Alkitab, dia tak guna Al-Quran. Padahal kitab tu Quran lah kan. Kalau kira kan. Apa kita fikir kenapa dia tak guna terus lah. Hikmah dia sebab dia nak attract orang Yahudi dan orang Nasrani, kalau dengar dia terima dulu. Terima dulu. Baru tahu siapa. Tapi dah terima dululah. Berbeza kalau awal-awal tu kita kata Quran, tak mau dengar. Kalau dengar pun dengar kiri. Jadi macam tu sikap. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Tengok dalam Quran ni memang banyak menggunakan perkataan-perkataan yang betul-betul sharp orang kata. Precise. Betul. Boleh sambung? Boleh sambung. Walam yaj'al lahu iwajan, dan tidaklah Allah Taala jadikan bagi Quran itu iwajan. Sebarang terjemahan kat sini adalah bengkok terpesong. Iwajan ni bengkok tu betul lah terjemahan dia. Seleweng, tersasar. Nasa terjemahan sesat tersasar. Tersasar. Tidak ada sebarang dalam Al-Quran itu sebarang tersasar, perkara yang tersasar. Apa makna iwajan? Iwajan ni ialah maknanya terjemahan kita tersasar lah. Iwajan ni maksudnya kalau kita nak cari 3 perkara. Yang pertama, kita nak cari apa itu kebenaran. Yang kedua, kita nak cari apa itu kebaikan. Yang ketiga, kita nak cari apa itu keindahan dari Al-Quran. Itulah maksudnya tidak tersasar. Kan kita ni dalam hidup ni, kita ada akal, kita ada perasaan. Bila sebut akal, kita berfikir. Kita nak tahu kebenaran ni, kita guna akal. Betul tak? Cari kebenaran. Makanya akal lah menentukan Tuhan ni ada ke tidak. Wahyu bagi tahu. Wahyu ini membantu untuk kita nak kenal Tuhan. Dia membetulkan kalau akal kita takut salah faham, maka dia perbetulkan. Itulah sifat wahyu kan. Imam Ibn Khaldun, dia ada tulis dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Bila orang ni dia start menanam, di sebelum kedatangan Nabi, dia tanam, dia tengok pokok tumbuh. Dia akan fikir, macam mana boleh tumbuh? Mesti ada satu kuasa lain. Jadi kuasa lain tu dalam terma kita Tuhan lah. Cuma dia mungkin tak ada terma Tuhan sebab Nabi tak sampai pada diorang lagi. Bila sampai Nabi jelas, ini Allah, ini Tuhan. Tapi diorang ni kuasa gaib, ada kuasa gaib kat situ. Jadi mari akal dia perbetulkan cara kita faham pasal Tuhan. Itulah akal. Jadi akal itu mengenalkan kepada kita apa itu kebenaran. Ada satu lagi pula adalah mengenalkan kepada kita apa itu kebaikan. Kita ni kalau tanya pada kita, mencuri itu baik ke tak baik? Tak baik. Tak baik kan? Kita kata buruk. Tak baik kan? Kita tanya satu lagi soalan. Siapa yang menentukan mencuri itu adalah buruk? Siapa tanya soalan? Siapa yang tentu kan? Orang kata Tuhan. Tak, sebelum ada wahyu turun pun orang memang kata mencuri itu buruk dah. Dari mana datang benda tu? Macam mana? Itu adalah komunikasi diri manusia yang dibantu oleh wahyu. Manusia bila berkomunikasi hari-hari, tiba-tiba melakukan perkara yang dia tak suka, maka dia kata buruk. Kita ada harta, orang tu ada harta, tiba-tiba orang tu curi harta kita. Kita bayangkan awal-awal kehidupan manusia. Dia kata, apa kau ambil harta aku? Di situ tu ada istilah, mencuri, aku tak suka. 2-3 orang berkongsi perasaan yang sama, maka semua masyarakat akan mengatakan mencuri itu adalah buruk. Betul tak? Ini kehidupan ni. Mari wahyu dia perjelaskan. Mencuri ini buruk. Lepas tu ada satu lagi tangga dia naik, dapat dosa, masuk neraka. Itulah wahyu. Iwajan. Ada satu lagi ni adalah keindahan. Kita nak memahami keindahan. Okey. Ada seorang perempuan, orang kata dia cantik.
Tapi kita tanya orang kedua kata tak cantik. Betul tak? Betul. Sebab dia benda tu dia bukan objektif tau, dia subjektif. Subjektif. Kan orang A kata cantik, ni kata tak cantik. Kita dengar orang menyanyi lah. Ada orang kata ni sedap, orang kata tak sedap. Makan. Masuk kedai makan, kita masuk 5 orang, kedai 5 makanan yang berbeza. Aku suka makan sotong, aku tak suka sotong. Tak suka. Sotong ni sedap. Aku tak sedap. Maksudnya memahami keindahan tu. Quran dia menjelaskan apa itu keindahan. Okey. Sebab itu bila bila Nabi SAW lah ditanya, kenapa engkau kuat beribadat kepada Tuhan? Kenapa kau kuat beribadat kepada Tuhan? Orang tanya pada Nabi SAW. Nabi kata, afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Cuba kita fikir, Nabi jawab macam tu. Kalau orang tanya kita, kenapa kau sembahyang? Agak-agak apa jawapan kita? Anda rasa jawapan kita bukan dari sudut keindahan. Nabi bagi jawapan sudut keindahan. Jawapan kita, tak sembahyang. Tak gila aku tak sembahyang, masuk neraka. Ayat kita kan, gila aku tak sembahyang. Apa ni, benda wajib tu. Ini jawapan-jawapan kita. Kita dua ya. Kenapa sembahyang? Nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Kenapa tak mencuri? Nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Jawapan kita. Nabi ni confirm masuk syurga, memang takkan masuk neraka. Tapi kenapa Nabi beribadat dengan kita beribadat, Nabi lagi kuat pada Nabi. Nabi lebih kuat pada kita. Padahal kalau kira fikir logik kita, Nabi lah paling kurang beribadat sebab dia confirm syurga. Betul. Kita lagi kuat kan. Makanya jawapan kita kalau orang tanya kenapa sembahyang? Aku nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Nabi bagi jawapan beyond. Dia tak akan bagi jawapan macam tu sebab dia confirm masuk syurga dan dia memang tak akan masuk neraka kan. Maka Nabi kata afala an aku nak abdan syakura. Apakah tidak aku jadi hamba yang bersyukur? Jawapan ni kalau kita fikir dia menggambarkan keindahan jiwa manusia. Sebab manusia ni kalau hati dia berbudi, orang bawa baik sikit pada dia akan balas budi tu. Kita naik kereta kita rosak tengah jalan. Datang orang bagi tolak. Kereta pun hidup. Bila hidup tu, orang yang berbudi dia akan berhenti. Dia kisahlah, terima kasih Syekh. Jom kita pergi makan, saya nak belanja makan. Itu orang berbudi. Betul. Ada satu lagi tu, tolak kereta dah jalan. Dia pun buat straight. Yang belakang dia tinggal. Itu orang tak ada budi. Jiwa dia tak ada keindahan. Keindahan itu dia ajar dalam Quran. Itu yang dikatakan, walam yaja'al lahu iwajan. Nampaknya satu ayat je. Satu ayat je. Yang lagi 2 ayat tu kita kena bincang waktu lain. Kalau sempatlah Ustaz, satu soalan berkenaan dengan isu seorang bukan Muslim lah, bangsa tertentu yang dia datang dalam satu surau ni, tengah solat tarawih, dia marah sebab katanya speaker di surau tersebut kena kat rumah dia. So dia bising lah. Ya. Apa pandangan Islam dengan perkara ni? Okey, perkara pertama yang kita kena ingat, agama ni dia tak pernah menyusahkan orang. Agama ni sifat dia adalah dia tak menyusahkan orang dan dia tidak akan menjadikan orang Islam tak boleh. Dia menjadikan orang Islam tu tidak pula menyusahkan kepada orang lain. Islam tu tak menyusahkan kita dan dia tak akan jadi kita menyusahkan orang lain. Itulah Islam. Sebab itu kita ada selalu baca doa, ada istilah al-mu'anah. Kita bulan Ramadan pun kita baca ni. Innaka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Macam mana? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna. Doa kita baca. Kita baca tapi kita tak pernah hayati. Makna dia tu. Apa makna fa'fu anna? Fa'fu anna ni 3 maksud. Fa'fu anna, maafkan pada kami. Maksud maaf ni, yang pertama kita minta supaya dosa-dosa kita tu ditutup oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita minta dengan Tuhan agar kita ni jadi sebagai manusia yang tidak menyusahkan orang lain dan orang lain tidak menyusahkan kita. Itu makna fa'fu anna tu. Salah satu makna. Tapi masalah orang Islam, dia baca doa tu bulan sembahyang tarawih, dia menyusahkan orang lain. Itulah masalah dia kan. Maksud dia baca doa tapi dia tak hayati tu doa yang dia baca. Dia reti baca sebab ada dalam buku baca. Tapi makna doa dia tak faham. Ialah mungkin dia tak belajar bahasa Arab. Betul. Ataupun dia tak mendalami ilmu terhadap apa yang dibaca kan. Tapi kalau kita baca, apa yang kita buat sebenarnya ni kita dah bercanggah dengan doa dengan kita buat. Kita baca doa, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kau menyusahkan orang. Bercanggah kan masuk doa kau tu. Kan? Itu masalah kita. Okey. Maksudnya kita kena clear, agama ni nombor satu, dia adalah agama tu datang dia tak mahu menyusahkan kita dan dia tidak menjadikan kita adalah makhluk yang menyusahkan pihak lain. Itulah agama. Terutamanya kita yang hidup dalam keadaan komuniti yang ramai. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Kan? Satu. Yang kedua, kita kena ingat
bila kita sebut tentang seruan mengajak orang kepada agama ni, ajak orang pada sembahyang ni, hanya satu je azan dia. Yang wajib. Yang wajib. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Masalah Orang kita ni bukan setakat azan lah, bacaan Quran kadang-kadang tu orang ceramah pun semua dengar. Ya. Tambahan pula, kalau kita baca Quran, yang baca Quran itu adalah betul dan dituntut, tiba-tiba boleh menyusahkan orang, itu pun dilarang. Contoh, ada satu cerita dalam surah Al-Isra ayat 100. Cerita ayat ni dalam kitab dalam Sahih Al-Bukhari. Cerita je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang di fasa Mekah lagi. Orang kafir masa tu kan benci Nabi Muhammad, benci orang Islam. Nabi baca Quran dengan kuat. Ni sejarah selepas daripada Isra Mi'raj. Semayang dah ada, Nabi semayang baca Quran kuat. Nabi baca Quran kuat, orang kafir ni dengar. Orang kafir maki Quran. Orang kafir maki Quran, Allah Taala tu ayat Quran. La tajhar bi salatik. Janganlah kamu baca Quran di dalam solat itu dengan kuat. Sebab fayasubbunal musyrikuna, kerana orang musyrik itu telah mencela Al-Quran dan mencela Nabi Muhammad dan mencela Jibril yang menurunkan Al-Quran. Sebab terganggu sebab terganggu. La tajhar bi salatik. Surah Al-Isra ayat Quran ni. Jangan kamu baca Quran dengan kuat sehingga orang makilah. Nabi pun baca dengan pelan sampai sahabat Nabi belakang tu tak dengar. Tak dengar. Bila tak dengar tu sampai sahabat Nabi habis sembahyang kata tak dengar Nabi. Allah Taala pun turun sambungan ayat. Wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah pelan sangat sebab orang tak dengar. Tapi ambil tengah-tengah. Kuat sangat pun tak. Kuat sangat pun tak, pelan sangat pun tak. Sederhana. Sebab orang belakang ambil manfaat. Baca Quran baik. Bahkan baca Quran tu dituntut. Dalam pada baca Quran dituntut pun mengganggu orang dah tak boleh. Bayangkan yang kita pesan Quran yang tak dituntut tu. Yang kita nak sembahyang tarawih ni pasang speaker satu kampung tu. Itu tak ada tu, agama tak pernah tuntut. Itu pun dah cukup kita faham. Agama ni betul-betul fitrah. Agama ni betul-betul meraihkan manusia. Inilah Islam. Jadi apa yang berlaku, sepatutnya benda itu tak boleh berlaku. Tapi yang boleh berlaku ni sebab apabila orang Islam tidak menghayati agama Islam. Tu je. Maka tak heranlah orang kafir marah lah apa kan. So dia buat agama dalam keadaan tak faham apa tak faham. agama nak. Ya. Okay. Ya. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itulah pada hari ini sebab kita pun dah kesetukan masa. Okey, jadi dapat satu ayat saja. Jadi insya-Allah pada minggu akan datang Ustaz Wan Ji akan datang lagi untuk mensyarahkan ayat-ayat yang seterusnya. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey, jadi sila share dan juga like, follow kami di Facebook, TikTok dan boleh emailkan cadangan anda jika ada isu-isu yang anda nak kami bincangkan. Dan insya-Allah saya tutup dulu program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.